Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita menyambung semula pengajian kita dalam kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Pada kelas yang terakhir lalu, ana yakin dan masih ingat, kita telah membincangkan tentang perkataan musannif rahimahullah, fanu'minu birububiyyatillahi ta'ala ay bi annahu rabbul khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umur. Maka di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriman akan rububiyah Allah Ta'ala, iaitulah bahawasanya Allah itulah Ar-Rabb, Al-Khaliq yang mencipta, Al-Malik yang memerintah, Al-Mudabbir yang mentadbir seluruh urusan alam ini. Jadi yang pertama, musannif rahimahullah nak bagi tahu kita bahawa dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beriman dengan rububiyah Allah, iaitulah Allah sebagai pencipta, pemilik dan pentadbir segala kejadian alam ini. Dan kita telah sebutkan elemen beriman dengan rububiyah Allah ini. Yang pertamanya adalah beriman dari segi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita telah sentuh berkenaan dengan dalil-dalil secara ringkas kewujudan Allah Ta'ala dan gejala ateism yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Kemudian di antara elemen dalam rububiyah ini ialah kita beriman dengan Allah sebagai Ar-Rabbul Khaliqul Malikul Mudabbir. Allah sebagai Ar-Rabb. Kalimah Ar-Rabb diambil daripada tarbiyah yang merujuk kepada penjagaan, pemeliharaan, pengawasan. Sebab itulah digunakan kalimah ini dalam bahasa Arab bagi merujuk kepada empunya sesuatu, yakni pemilik, seperti Rabbul Bait, pemilik rumah, Rabbul Kitab, atau yang mengurus tadbir sesuatu seperti suri rumah disebut sebagai Rabbatul Bait atau Rabbatul Manzil, dan anak tiri masalahnya disebut sebagai Rabib atau Rabibah, menunjukkan dia adalah di bawah jagaan ataupun pendidikan ayah atau ibu tiri. Jadi ini asal kalimah Ar-Rabb dalam bahasa Arab, dan Allah Ta'ala telah menjelaskan namanya ini dan sifatnya dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu hanyalah bagi Allah Rabbil Alamin. Ya, Allah itu namanya, sifatnya adalah Rabbil Alamin. Dan Rabb di antara nama Allah yang agung, yang kita disuruh berdoa dengannya, kita memuji Allah. Firman Allah Ta'ala, Sabbih isma rabbikal a'la. Pujilah kamu akan nama Tuhan kamu, Rabb kamu yang maha tinggi. Dan doa yang datang juga banyak menggunakan nama Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbi habli min ladunka rahmah, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Juga para anbiya berdoa dengan kalimah Rabbi, Rabbana, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Doa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jadi nama Allah Rabb ini nama yang agung kerana dia melambangkan hubungan antara kita dengan Allah. Allah adalah Ar-Rabb yang memelihara, yang menjaga kita, dan kita adalah Al-Marbub yang dipelihara, yang dijaga. Dan kita sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita bukan sekadar berhajat, bahkan kita ni adalah fakir. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu ini semua adalah fakir kepada Allah
Ini sangat-sangat memerlukan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada titisan darah yang boleh bergerak dalam tubuh kita, tidak ada urat nadi yang boleh berdetak, jantung boleh berdenyut, melainkan semuanya dengan izin dan kurnia daripada Rabb al-Alamin, Tuhan sekalian alam. Dan dalil Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Ar-Rabb sangatlah banyak dari segi dalil syar'inya, telah kita sebutkan tadi ayat-ayat Al-Quran. Dan dari segi dalil aqlinya dan juga dalil hissinya, itu sangatlah nyata. Dari segi dalil fitrah, sebagai manusia kita sentiasa merasakan keperluan tersebut, fitrah, untuk menyeru, memanggil Tuhan, memohon kepada Tuhan, bergantung harap kepada Tuhan. Dan ini adalah dalil yang sangat kuat, dalil fitrah, di mana apabila kita memerlukan sesuatu, maka sesuatu yang diperlukan itu pasti wujud. Kita mengetahui adanya air kerana kita dahaga. Kita tahu di sana ada makanan kerana kita rasa lapar. Budak kecil lahir daripada perut ibunya, bayi yang baru dilahirkan, mana dia tahu di sana ada susu yang dia kena minum? Apa perasaan itu datang daripada mana? Itu adalah fitrah yang Tuhan telah ajarkan kepada kita daripada awal lagi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita melihat kepada kejadian alam dan kejadian diri kita sendiri. Bagaimana alam ini begitu teratur, tersusun kejadiannya, menunjukkan bahawa di sana ada pengatur, pengurus atur yang menentukan gerak-geri alam. Seperti yang disebut dalam istilah sains pada zaman kita ni, dia kata dalam alam ni dia ada ad-dabtud daqiq, iaitulah apa kita kata, satu ketetapan yang tepat, yang jitu dari segi peratusan udara, peratusan haba, jumlah air, jumlah oksigen dan sebagainya, tepat dan cukup-cukup. Tidak ada yang kurang. Bahkan dibuat hitungan dalam ilmu fizik, ilmu kimia, ilmu astronomi. Sebahagian, bahkan bukan saya sebahagian, bahkan komposisi alam ini, jikalau terlebih walaupun 0 perpuluhan berapa, maka dia akan rosak. Dan kalau terkurang daripada 0 perpuluhan berapa, dia akan rosak. Bayangkan, begitu detail ketentuan yang ada. Manusia, makan dan minum. Kita tengok bagaimana keperluan kita, begitu detail Tuhan tetapkan. Berapa banyak kita boleh makan, berapa banyak kita boleh minum. Kalau terlebih makan, jadi penyakit. Terkurang makan, jadi sakit. Maka di sana ada qadar. Ada qadar yang Tuhan tetapkan kepada kita dari segi rezeki kita. Berapa banyak kita boleh makan, boleh minum. Orang yang kaya macam mana pun, dia rasa dia boleh beli banyak mana pun makanan, tapi dia boleh makan sekadar yang Tuhan telah tetapkan baginya. Kalau dia makan lebih daripada kemampuan dia, dia sakit. Terkurang makan, sakit. Tak cukup makan juga sakit. So itu kejadian alam, menunjukkan di sana ada Rabb yang memelihara matahari, bulan dan bintang yang tidak pernah berlanggar, yang sentiasa tepat waktunya. Sehingga kan kalau kita melihat hari ini, umat Islam tidak lagi berhajat kepada untuk melihat matahari untuk mengetahui waktu salat. Kita cukup untuk kita mengetahui takwim, mengikut darjah kedudukan matahari yang telah ditetapkan para ulama falak sejak zaman berzaman. Kenapa? Kerana apabila umat Islam pada zaman dahulu mereka mengkaji pergerakan matahari untuk salat, mereka dapati matahari ini pergerakannya tetap. Jadi akhirnya mereka kaji daripada dapati matahari jikalau dia berada pada sudut sekian-sekian, seperti 18 darjah masalahnya di bawah ufuk, maka akan masuk waktu fajar sadiq. Bila dia tenggelam 20 darjah di bawah ufuk, maka masuknya waktu isyak masalahnya. So kita tidak berhajat lagi untuk melihat kepada matahari, kerana pergerakan matahari begitulah. Sehinggalah nanti datang waktunya Allah Ta'ala akan ubah. Dia datangnya Dajjal, dia datangnya hari kiamat, itu tentulah keadaan yang lain. Tetapi kita nak katakan di sana ada
peraturan alam. Pergerakan alam ini semuanya ada percaturan dan pergerakan yang telah disusun atur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kan benda yang zahirnya nampak seperti bencana, seperti gempa bumi masalahnya. Gempa bumi adalah satu kemestian bagi kerak bumi, dan juga bagi satu kemestian untuk berlakunya proses alam ini, bagi penyusunan muka bumi ini, supaya dia tersusun dan teratur, tidak berlaku kegelinciran, tidak berlaku kerosakan dan sebagainya. Itu yang zahirnya kita nampak dia adalah bencana, apatah lagi yang sebenarnya dia adalah perkara yang biasa yang kita lihat hari-hari berlaku, ya. Bahkan bagaimana kita melihat manusia yang begitu besar boleh dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada saluran yang begitu kecil. Itu adalah juga di antara Allah Ta'ala kata thumma as-sabila yassarah, kemudian Allah Ta'ala mudahkan jalan keluarnya. Thumma amatahu fa aqbarah, kemudian Tuhan matikan dia lalu dia dikuburkan. Jadi itu semua adalah tanda bahawasanya kita ini ada pencipta, Ar-Rabb, yang memelihara. Demikian juga tanda Al-Khaliq, di antaranya komposisi keimanan kita kepada Allah sebagai rububiyah Allah, kita beriman Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta. Dan nama Allah Al-Khaliq membawa kepada dua makna, iaitulah makna takdir dan makna mewujudkan, al-ijad. Takdir maknanya menetapkan qadar, ketentuan, dari satu fasa kepada satu fasa kejadian, berapa banyak ayat hujan, ini semua disebut al-khalq dalam bahasa Arab. Dan juga makna al-khaliq ialah yang mewujudkan daripada tidak wujud kepada wujud. Ini juga makna al-khaliq. Dan setiap kejadian alam ini memerlukan pencipta. Kaedah yang kita sebut ialah kullu hadithin la budda lahu min muhdithin. Setiap kejadian, events yang berlaku dalam alam ini mestilah ada yang melakukannya, kejadian yang baharu. Setengah golongan etis dia lakukan, kita panggil faulty arguments, hujah yang songsang. Dia kata kalau semua benda mesti ada pencipta. Siapa yang mencipta? Allah Ta'ala. Kita kata pertama sekali, kita tak kata semua benda mesti ada pencipta, kita kata every event, setiap kejadian yang baharu berlaku. Adapun Allah Ta'ala dia bukan baharu, dia qadimun azali, wujudnya sedia ada. Jadi kita mencari pencipta, kemestian adanya pencipta bagi kewujudan manusia ialah kerana manusia itu wujudnya baharu. Dulu dia tidak wujud, kemudian dia wujud. Adapun benda yang memang sedia wujud mendahului masa, maka itu tidak berhajat kepada yang mewujudkan, tidak berhajat kepada mujid, pengwujud. Maka tidak ada istilah jikalau semua benda ada pencipta, maka siapa yang cipta Tuhan? Ini soalan yang kita panggil faulty argument, mughalatah mantiqiyah, mughalatah mantiqiyah. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sentiasalah manusia itu akan bertanya-tanya sehinggalah ditanya, Allah mencipta segala perkara, siapa yang ciptakan Allah? Maka apa petunjuk Nabi? Jikalau kita mendapat was-was syaitan yang begitu, Nabi kata falyantahi, hendaklah dia berhenti, kerana itu sudah melampaui logik akal. Itu di luar daripada logik akal, tidak masuk akal, kerana itu bukan hujah yang asal. Kerana yang memerlukan pencipta itu makhluk yang baru wujud. Adapun Allah Tabaraka wa Ta'ala dia bukan baharu, dia adalah al-awwal. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkaulah yang awal, tiada yang mendahului kewujudanmu sesuatu pun, dan engkaulah yang akhir, tiada sesuatu pun yang wujud dengan sendirinya selepas kamu, ya Allah. Jadi ini adalah di antara elemen-elemen keimanan kita terhadap rububiyah Allah. Di antaranya ialah al-mulk wa tadbir, iaitulah pemilikan Allah dan pentadbiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh alam ini. Jadi Allah Ta'ala mentadbir alam ini dengan takdir. Sebab itulah
antara elemen yang penting dalam tauhid rububiyah ialah beriman dengan qada dan qadar. Sebab itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beriman dengan qada dan qadar itu adalah sistem yang akan menstabilkan tauhid. Jadi barang siapa yang beriman dengan tauhid tetapi ingkar qada dan qadar, maka akan terungkailah sistem tauhidnya, akan terungkailah segala rantaian tauhidnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini adalah elemen-elemen, dan kita kena yakin bahawasanya yang mencipta, mentadbir urusan alam ini adalah Esa. Satu, bagaimana kita kata ianya Esa? Kerana kita dapati walaupun alam ini mempunyai perkara-perkara yang kita panggil sebagai al-mutaqabilat, perkara yang saling bertembung. Di sana ada malam dan siang, ada hujan dan panas, ada sejuk dan panas, ada hujan dan kering, ada hidup dan mati, ada miskin dan kaya. Tetapi dia tidak berlaku di sana pertembungan, dia tidak berlaku di sana percanggahan, tidak berlaku di sana tanaqudat. Bahkan kita dapati di dalam diversity, kepelbagaian ini, terdapat satu koheren, satu keharmonian, satu keserasian. Dia tidak berlaku dalam alam ini di satu tempat yang sama hujan dan panas. Tidak ada satu manusia hidup dan mati dalam masa yang sama. Menunjukkan bahawa yang menjadikan alam ini satu. Dan kalau kita perhatikan kepada makhluk-makhluk, spesies-spesies yang ada, kita dapati spesies-spesies yang ada ini, dia ada acuan yang tersendiri. Manusia ada acuannya, walaupun dia berbilang-bilang bangsa, berbilang kaum, berbilang pelbagai bahasa, etnik, budaya, tetapi kita tahu ini manusia. Haiwan pun sama. Burung ada macam-macam jenis burung, tapi kita tahu ni burung. Ikan ada macam-macam jenis ikan, kita tahu ni ikan. Tumbuh-tumbuhan pun sama, kita tahu ni pokok bura, ni pokok padi, ni pokok sekian. Kita boleh bezakan kerana di sana dia ada keseragaman, dia ada satu acuan yang sama, menunjukkan bahawa semua kejadian alam ini diatur oleh seorang yang sama. Kalau kita diberikan 10 buah buku dengan tajuk yang berbeza, dengan kepelbagaian bidang, dan kita baca, kita dapati terdapat persamaan gaya bahasa, terdapat persamaan cara susun ayat, penggunaan kalimah-kalimah tertentu yang sama. Kita boleh teka, walaupun dicabut nama penulisnya, kita boleh agak kata ni penulis sama ni, kan? Menunjukkan walaupun dia pelbagai, tapi dia datang daripada satu penulis, kan? Kalau kita melihat kereta, proton ada macam-macam jenis, tetapi kita tahu dengan lambang yang sama, kita tahu ini adalah kereta daripada syarikat yang sama, masalahnya. So, dalil ini dalil akli, hissi, dalil akli dan fizikal bagi bukti wahdaniyah, keesaan Allah tabaraka wa ta'ala dalam menentukan kejadian alam. Lebih daripada itu lagi, sebenarnya keesaan Tuhan, ataupun kita kata ketunggalan pencipta alam ini adalah satu darurah aqliyah, satu kemestian akal. Kerana kita mengetahui tidak ada benda yang berkongsi, melainkan dia akan ada kurang dan lebih, dia akan ada cacat dan lemah. Tidak ada benda yang berkongsi 100%. Tak mungkin dua orang berkongsi syarikat, kedua-duanya sama kuat bahagiannya. Mana ada orang kongsi syarikat, dia kata kami berkongsi syarikat, syarikat ni ditubuhkan oleh kami bersama-sama dengan jumlah perkongsian, jumlah saham setiap seorang 100%. Itu mustahil. Mesti paling hebat pun 50-50, atau 60-40 boleh jadi, 70-30, 90-10, dan seterusnya. So mesti ada satu pihak yang kurang dan ada satu pihak yang lebih, kan? Even kalau dia kongsi 50-50 pun, tak mungkin kedua-duanya itu akan sama aktif di dalam penglibatannya dalam menguruskan syarikat. Ini satu bukti yang Allah Ta'ala ajakkan kepada kita supaya kita berfikir bahawa alam ini tak mungkin ada dua pencipta, dua pentadbir.
Kerana jikalau alam ni ada dua pentadbir, pentadbirannya akan keliru, akan celaru, akan terpesong. Sebab itulah keesaan pencipta tidak ada pengingkaran dalam kalangan makhluk dari segi asasnya. Sebab itulah asasnya manusia yang beragama tidak pernah mengisbatkan di sana ada dua pencipta alam yang setara, yang sama. Kerana tidak dapat tidak, mestilah di sana ada kurang dan lebih. Habis-habis tinggi pun kita dapati masalahnya agama Majusi dalam agama dia ada dua Tuhan, Ahura Mazda dengan Ahriman. Mazda adalah Tuhan yang lebih besar, mencipta benda-benda yang baik. Adapun Ahriman adalah syaitan atau iblis yang dicipta oleh Mazda. Kita dapati dalam agama Olympus, agama orang-orang Greek pun lebih kurang sama juga. Dia mesti ada. Agama orang Melayu, kita ada Dewata Raya Sang Yang Widi, yang Maha Esa, yang Maha Agung, yang mana dia adalah pencipta dan pentadbir seluruh alam. Adapun sembahan-sembahan yang lain adalah semangat, yang mana semangat itu adalah perantara untuk berhubung atau memohon hajat kepada Sang Dewata Raya Sang Yang Widi. Jadi maknanya kita kata manusia itu dapat, kerana ini adalah darurah aqliyah. Dia adalah kemestian, tuntutan kemestian akal, bahawa akal tidak boleh menerima satu benda ada dua tuan yang berkongsi sama tara. Memandangkan kita lihat alam ini, tidak nampak padanya tanda-tanda di sana ada tuan lain. Tidak nampak padanya di tanda-tanda ada pergeseran dalam kejadian alam. Maka itu adalah bukti yang cukup jelas menunjukkan bahawasanya alam ini hanyalah memiliki satu pencipta sahaja. So ini adalah berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud rububiyah Allah, penciptaan Allah, pentadbiran Allah ini ialah rububiyah mutlaqah, ketuhanan yang mutlak, yang sempurna. Manusia dia mungkin tuan kepada sesuatu benda ataupun pentadbir kepada satu perkara dalam hidupnya, tetapi ia bukanlah mutlak. Ia tergantung, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kamu berkehendak melainkan dalam kerangka kehendak Allah, Tuhan sekalian alam. Tayyib. So itu adalah persoalan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa nu'minu bi uluhiyyati Allah taala ay bi annahu al-ilahul haqq wa kullu ma'budin siwahu batilun. Dan kita beriman akan uluhiyah Allah, iaitu bahawasanya dialah al-ilah yang sebenar-benarnya, dan semua sembahan selainnya adalah batil. Ini adalah elemen kedua dalam beriman kita dengan Allah Ta'ala, atau elemen ketiga setelah kalau kita jadikan elemen pertama ialah beriman dengan wujud Allah, kedua ialah beriman dengan rububiyah Allah, dan di sana ada elemen yang ketiga, yang ini merupakan elemen yang terpenting dan merupakan matlamat daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So, jikalau kita sudah tahu Allah itu wujud, Allah itu Esa, dia yang mentadbir seluruh alam ini, semua kejadian alam ini di bawah pentadbiran dan urus atur Allah Ta'ala. So, apakah respon kita kepada perkara ini sebagai makhluk? Maka Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka liya'budun, untuk mereka mengabdikan, memperhambakan diri mereka kepada aku sahaja. Kata para ulama tafsir, li'amurahum wa anha. Aku ciptakan mereka supaya aku boleh suruh dan supaya aku boleh tegah mereka. So, tujuan hikmah terbesar daripada al-khalq, daripada ar-rububiyah, adalah untuk menzahirkan al-uluhiyah, untuk menegakkan al-uluhiyah
Apa dia al-uluhiyah? Al-uluhiyah ialah al-ubudiyah, perhambaan diri kita kepada Allah, iaitulah yang kita namakan sebagai mentuluskan qasad, niat dan tujuan daripada tindak tanduk kita hanya kerana Allah dan dalam kerangka yang ditetapkan, mengikut cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, apa makna kita beriman Allah dengan uluhiyah Allah? Iaitu kita beriman Allah itu adalah al-ilahul haq. Apa dia al-ilah? Al-ilah ialah al-ma'bud, raghbatan wa rahbatan, yang disembah dengan penuh rasa kekaguman dan kehebatan dan kegerunan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan para nabi itu menyembah kami, beribadat kepada kami dengan raghbah dan rahbah. Raghbah dengan penuh rasa gemar dan harap, dan rahbah dengan rasa gerun dan takut. Dan mereka khusyuk, sentiasa menundukkan diri mereka kepada arahan kami. So, itu adalah al-ilah yang disembah dengan kesempurnaan, bikamalil hubbi ma'kamalil khudu'i wadh-dhul, yang disembah dengan sepenuh rasa cinta dan rasa perendahan dan penghinaan diri kepadanya. So, itu makna al-ilah yang disebut secara mudahnya sebagai al-ma'bud. Jadi kita kena yakin bahawa yang berhak untuk kita rendahkan diri kita dan kita ikhlaskan tujuan amalan kita adalah kerananya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan yang dikehendaki untuk kita ikhlaskan tadi? Iaitulah amal yang kita sebut sebagai al-ibadat. Al-ibadat yang disebut sebagai ibadah, amalan yang syarak letakkan namanya sebagai ibadah. Apa dia ibadah? Iaitulah yang ditarifkan para ulama sebagai ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Semua yang Allah Ta'ala cintai dan redai daripada perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Apakah dia perkara ini? Macam mana kita nak tahu benda tu Allah suka, Allah cinta? Maka kata ulama lagi, dhabitnya ialah kita nak kenal benda tu ibadah ialah kullu ma amarahu Allah Ta'ala amra ijabin au nadbin. Apa sahaja yang Allah suruh kita buat dengan suruhan wajib ataupun sunat. So, itu adalah ibadat. Baik, kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi, kita dapati ada banyak suruhan. So, macam mana kita nak tahu suruhan itu suruhan wajib atau sunat? Maka ulama usulul fiqh kata, kita ada kaedah kita nak kenal. Apa nama, bila kita baca Al-Quran, kita nak tahu ayat ini adalah ayat ibadat atau suruhan yang berbentuk pilihan ataupun harus. Apa caranya? Kata ulama usulul fiqh ialah ma amarahu syari' min ghairi iqtida'in aqli wala ittiradin urfi. Apa yang diperintahkan oleh syarak untuk kita suruh lakukan tanpa ada di sana tuntutan akal ataupun kebiasaan adat. Tuntutan akal atau kebiasaan adat. Masalan, bila Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', bernikahlah kamu 2, 3, 4. Adakah suruhan ini adalah satu ibadat? Maknanya memang kita disuruh beribadat dengan berkahwin 2, 3, 4? Jawapannya tidak. Suruhan ini hukumnya membawa faedah harus, mubah. Kerana berkahwin lebih daripada seorang adalah perkara yang telah berlaku padanya adat orang Arab. Tetapi syarak datang disebabkan orang Arab suka berkahwin ramai, membawa kepada mereka menzalimi anak-anak yatim yang di bawah jagaan mereka. Maka syarak hadkan jumlah itu daripada tidak ada had kepada hadnya 4 orang bagi yang merdeka maksimum. So, dia ada ittiradin urfi dan iqtida'in aqli.
Bila Allah Ta'ala kata berkenaan orang yang ihram, فَإِذَا حَلَلْتُمْ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Bila kamu telah tahallul daripada ihram, maka berburulah. Perintah ini suruh berburu. Adakah maknanya lepas kita buka ihram memang kita kena cari senapan pergi tembak rusa? Tentulah tidak. Kerana dia datang setelah asalnya berburu haiwan itu memang perkara yang telah menjadi adat. Kemudian Tuhan larang dilakukan pada waktu ihram. Larangan berburu ketika waktu ihram ini ibadat. Kerana dia tidak ada iqtida'in aqli, tuntutan akal maupun kebiasaan adat. Maka menunjukkan dia adalah suruhan ta'abbudi, suruhan dalam bentuk supaya kita menghambakan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi bila Allah Ta'ala benarkan balik kita berburu setelah kita tahallul daripada ihram, ini kembali kepada adat. Maka hukumnya adalah harus. So itu adalah cara kita nak mengenal satu perkara itu sebagai ibadat ataupun dia bukan ibadat. So yang Tuhan Azza wa Jalla nak supaya kita perhambakan diri kita kepadanya itu ialah perkara-perkara yang telah dia tetapkan, bahawa perkara ini kamu kena lakukan hanya untuk aku sahaja. Seperti doa, memohon hajat bagi perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan melainkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sahaja. Seperti sujud dan rukuk, salat, puasa, zakat, haji. Mengkhususkan tempat tertentu untuk kita bermusafir jauh-jauh setiap tahun, untuk kita mu'imarahkan, kita nak keliling sebuah bangunan 7 kali, kita berlari ulang-alik di antara 2 buah bukit. Ini semua tidak ada iqtida'in aqli wala ittiradin urfi. Dia tidak ada, melainkan tujuannya adalah supaya untuk menzahirkan perhambaan diri yang sangat dahsyat, sangat tinggi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadah korban yang kita akan yang akan bertemu dengan kita tidak lama lagi, menyembelih korban haiwan ternakan tertentu pada hari tertentu dengan tujuan tertentu. Ada pula undang-undangnya, berapa umur haiwan tersebut, bagaimana caranya, siapa yang kena berhak dapat makan haiwan tersebut dan sebagainya, ditetapkan dengan begitu terperinci. Ini adalah ibadah. Berbeza dengan arahan oleh Allah Ta'ala untuk kita menyebut nama Allah Ta'ala pada haiwan sembelihan yang hendak kita makan. Haiwan sembelihan yang kita sembelih untuk kita makan. Orang sembelih ayam hari-hari untuk dijual di pasar, untuk dimasak makan hari-hari. Ini bukan ta'abudi. Sebab itu kita boleh masak lauk apa pun kita suka. Tidak ada di sana ketetapan khusus daripada Allah Ta'ala, lepas kau dah sembelih ayam, apa masak yang boleh, apa tak boleh. Kan? Di sana diletakkan garis panduan umum semata-mata. Kan? Walaupun di sana ada juzuk ibadat, seperti kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam Al-I'tisam, dan juga mengatakan bahawa tidak ada perkara yang berbentuk adat, melainkan dia ada bahagian ataupun ruang yang berbentuk ibadat. Apa dia ruang tersebut? Iaitulah kita menjaga sempadan syarak. Makan, minum, adat. Tetapi di sana ada ruang ibadat. Apa dia ruang ibadat? Iaitulah kita menjauhi benda-benda yang Tuhan haramkan. Itu adalah kawasan ibadat yang kita kena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So ini adalah maknanya kita mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dia ada 2 sisi kita sebut tadi. Yang pertama adalah dari sisi qasad, niat. Maka amalan-amalan yang Tuhan telah khususkan sebagai ibadat ini, mestilah niat kita melakukannya tidak boleh melainkan hanya kerana Allah Tabaraka wa ta'ala. Itu kita panggil sebagai al-qasd. Dan yang kedua, mestilah dari segi tata cara pelaksanaannya mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. So kita ada at-ta'alluh, perhambaan diri dengan rasa sepenuh kecintaan dan sepenuh ketundukan dan penyerahan jiwa raga dari segi batinnya. Dan kita ada at-tasyarru', syariat, tata cara ibadat itu dilaksanakan mesti mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita nak tahu bahawa ibadat tersebut mengikut kehendak Allah Ta'ala? Hanya satu cara, iaitulah dia mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasul yang diberi wahyu oleh Allah
tabaraka wa ta'ala. Sebab itulah paksi agama ini dibina di atas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Sebab untuk kita berikrar dengan dua perkara ini. Ta'alluh kita kepada Allah dan tasyarru' kita dengan syariat Allah Ta'ala. Yang pertama, ikrar kita bahawa apa sahaja amal ibadat yang aku lakukan ini adalah kerana Allah. La ilaha illallah. Aku tidak mengharap redha, ganjaran, melainkan daripada Allah. Dan yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Aku mengaku dan aku mengiktiraf bahawasanya ibadat yang aku akan lakukan ini, aku tidak akan buat melainkan mengikut tata cara yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, jikalau kita tidak ikhlas, kita buat kerana selain Allah, atau ditujukan tujuan ibadat itu dibuat untuk selain Allah Ta'ala, dinamakan sebagai syirik. Dan jikalau ibadat itu dibuat tidak mengikut neraca acuan yang Allah tetapkan, maka ia dihukum sebagai bid'ah, dan bid'ah padanya ada nau'u tasyrik, padanya ada unsur-unsur menyekutukan Allah Ta'ala pada syariat. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kedua-duanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, sama ada syirik ataupun bid'ah, kerana dia tidak mencukupi syarat asasi penegakkan agama Islam, iaitulah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama sekali ialah bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita berikrar bahawa Muhammad itulah sahaja yang ada otoriti daripada Allah Ta'ala untuk meletakkan syariat, baik syariat itu berupa akidah maupun berupa hukum hakam amali, dari segi ibadat, muamalat, jinayat, siasah, maliyat, munakahat, itu semuanya adalah hak mutlak yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan sebab itulah di antara mu'jizat dan dalil kebesaran dan kebenaran agama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ialah al-i'jazu at-tashri'i, i'jaz ataupun kita kata keagungan syariat Islam, yang mana tidak ada sistem perundangan manusia dalam alam ini yang boleh menandingi perundangan Islam itu sendiri. Dan ia adalah dalil bahawa Al-Quran yang membawa syariat yang begini sempurna dan lengkap datang daripada Rabbil Alamin, bukan daripada makhluk, bukan daripada sesiapa. Sebab itulah inti Al-Quran, ajaran Al-Quran terkandung pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu sahaja ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu sahaja ya Allah kami memohon pertolongan. Di sana ada pengiktirafan, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanya akan mengabdikan diri, segala amal ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan itu hanyalah ditujukan untuk Allah Tabaraka wa ta'ala, dan kita hanya memohon pertolongan daripada Allah. Kita menyerah diri kepada Allah, kerana Allah adalah Rabbul Alamin, yang mencipta kita, mengurus atur kejadian alam ini, dan dialah yang menentukan takdir. Segala baik dan buruk datang daripada dia sahaja. Dan uluhiyah Allah Ta'ala itu hendaklah kita, bersamaan dengan kita beriktikad bahawa Allah itu adalah al-ilahul haq, kita kena nafikan segala sembahan yang lain yang disembah oleh manusia sebagai batil, kerana barulah namanya tauhid. Kalau kita hanya mengaku Allah Ta'ala itu adalah sembahan, tetapi kita juga mengiktiraf di sana ada sembahan lain yang boleh disembah, atau kita rasa tidak salah kalau orang lain nak sembah benda lain, na'udzubillah min zalik, itu tidak tauhid. Itulah namanya syirik. Syirik maknanya kita menyembah Allah dan menyembah selain Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Orang musyrikin dia bukan tidak sembah Allah, dia menyembah Allah dan menyembah bersamaan itu juga selain Allah Ta'ala. Itu namanya musyrik. Adapun yang tidak menyembah Allah langsung, itu mustakbir, orang yang angkuh, sombong, seperti
seperti Firaun, seperti iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombong diri, membesarkan diri. Dia rasa diri dia tidak patut tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Dia tidak syirik, tapi dia istikbar. Dia rasa diri dia besar dan tak layak untuk mengikut arahan Allah Ta'ala. Itu adalah satu kekufuran yang lain yang juga mengeluarkan dia daripada agama Allah Ta'ala. Dan kita ada juga satu bentuk kufur yang lebih banyak berlaku dalam kalangan manusia, namanya kufur syirik. Iaitulah dia menyembah Allah. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan kebanyakan mereka itu syirik kepada Allah Ta'ala. Dan kata para ulama salaf, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid, Qatadah, makna ayat ini ialah orang musyrikin apabila ditanya kepada mereka siapa pencipta mereka, mereka kata Allahu khaliquna wa raziquna. Allah lah yang mencipta kami, Allah lah yang beri rezeki kepada kami. Wa hum yusyrikuna ma'ahu fil ibadah. Dalam keadaan mereka mensyirikkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. InsyaAllah kita berhenti pada qadar ini dahulu untuk kelas pada malam ini. Mudah-mudahan pada masa yang lain kita akan menyambung perbincangan kita berkenaan dengan elemen yang seterusnya dalam beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berkenaan dengan perkataan-perkataan yang menunjukkan unsur-unsur bangga diri ataupun kita bersandar kepada sebab melebihi Allah Ta'ala, maka di sana ada larangan yang khusus datang daripada syarak untuk menjaga sempadan tauhid. Masalahnya kalau kita kata isu kita, jaga kita masalahnya. Betul, perkataan ini bukan mutamahhidun fi syirk. Dia bukan, kita tak boleh kata semua orang cakap itu terjebak dalam syirik, kerana kita kena tengok konteks percakapan. Itu ulama kata kita bezakan. Kalau kata ditanya kepada apa tu dalam bentuk suruhan atau pemberitahuan, itu kita tidak ada masalah. Tapi dalam bentuk kita jadikan dia sebagai satu kebanggaan, kita nak kata kita akan boleh mengatasi pandemik ini dengan diri kita, itu tidak betul lah. Sebab kita disuruh la haula wala quwwata illa billah. Sebab itu masalahnya ulama salaf bagi contoh perkataan yang boleh berlaku syirik padanya. Masalahnya kalau rumah kita ada cubaan masuk pencuri, kemudian ada anjing yang menyalak atau anjing tuligan pencuri. So kita tak boleh kata kalaulah tidak kerana anjing ini tentu pencuri dah masuk rumah. Walaupun dari segi realitinya betul. Dari segi realitinya memang kalau tidak kerana anjing tu menyalak atau ligan orang itu, orang tak masuk, pencuri akan masuk rumah dia. Tetapi anjing ini hanyalah sebab. Dalam konteks dia nak menzahirkan rasa lega, rasa gembira, rumah yang tidak dimasuki pencuri, dia tidak boleh sandarkan nikmat itu kepada anjing. Dia kena sandarkan nikmat itu kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Dia kata alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian dengan sebab anjing, maka ulama kata tak apa kalau dia sebut kemudian, tidak mengapa, kan? Itu di antara contohnya. Tapi kalau memang dia ditanya oleh polis masalahnya, macam mana pencuri ni lari? Dia kata tadi anjing tu ligan, disebabkan anjing tu menyalak dia lari. So dia kata tak ada masalah dia cakap macam tu, kan? Jadi maknanya kita kena melihat, dan benda ni adalah perbahasannya masalah dalam masalah syirik lafzi ataupun syirik kecil berkenaan dengan lafaz yang diperincikan oleh para ulama, terutamanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid, sangat detail dalam masalah ini dengan dalil-dalilnya. Jadi siapa yang nak pengetahuan lebih mendalam, bolehlah rujuk kepada syarah-syarahan kitab Tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala untuk memahami masalah dengan lebih jitu lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.